Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam pengajian kitab Al-Tara'iqus Syafiyah wal Qawa'idus Safiyah, teknik, faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan sedang mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga menggunakan kitab satu lagi, iaitu kitab Latihan Kaedah Kata Dasar Bahasa Al-Quran. Dua-dua kita gunakan. Tuan-tuan yang masih belum mendapatkan buku ini, admin akan masukkan sebentar lagi bagaimana untuk mendapatkan buku ni dengan sesegera yang mungkin. Kita pada siri yang ke-49. Sekali, walaupun nombor siri ni banyak 49, tapi ada sebahagiannya ada pusingan yang kedua. Kemudian ada juga yang beberapa perkataan yang diulang. Jadi tuan-tuan yang tak sempat mengikuti pengajian kita daripada awal, tuan-tuan, puan-puan bolehlah melayari Facebook page Facebook kami, iaitu Pusat Tahfiz At-Taqwa, ataupun melayari YouTube di Pusat Ilmu At-Taqwa. Di situ semua kita ada mengenai dengan tidak terbatas kepada teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran sahaja, tetapi di situ juga adanya ilmu nahu dan juga sorof yang dibuat live beberapa bulan yang lalu, terutama pada musim PKPB yang lalu. Dan di situ juga ada bab-bab fiqh mengenai dengan hukum solat, bermula daripada takbiratul ihram, niat dan berakhir hingga ke salam. Semuanya ada pada page kami, tuan-tuan boleh layari dan cari di situ. Kemudian seperti biasa, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahagian pengajian kita terbagi kepada 3. Satu, Qamus Al-Quran. Yang keduanya adalah latihan teknik yang terpilih. Dan yang ketiganya perkataan seerti bahasa Arab. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ustaz Angga untuk menghuraikan, memberi pencerahan mengenai dengan Qamus Al-Quran. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-puan, pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan live kita pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah seperti biasa saya mengambil bahagian Qamus Kata Dasar Al-Quran, yang mana memang buku ini kita berfokus macam mana kita nak mencari kata dasar Al-Quran, mengetahui ya. Jadi di sini dilengkapi dalam buku ini dari mulai huruf hamzah sampai huruf ya. Di sini semua qamus ada. Kata-kata yang ada dalam Al-Quran yang mempunyai kata dasar, insya-Allah ada dalam buku ini. Dan dia ada kod dia. Ada kodnya 1 bar, 1 kotak warna, 2, 3, 4. 1 ini bermakna sangat jarang kita jumpai. Ada tapi jarang sangat. Yang kedua, kadang-kadang 2 kotak tu, 2 bar dikodkan nama dia, itu kadang-kadang ada jumpa. Kalau 3, selalu jumpa. Kalau yang 4 bar, kerap jumpa. Ini paling selalu kita jumpai. Jadi yang akan kita bahas ini adalah yang 3 bar dan 4 bar sahaja. Baik tuan-puan, pada pagi hari ini kita berada pada muka surat ke 187. Boleh tuan-puan buka 187 ya. Bagi tuan-puan yang punya buku Dr. Wan Rusli ini, teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran, boleh buka pada muka surat ke 187. Kita berada pada huruf mim, masih pada huruf mim.
ada huruf mim, waw dan ha. Mim, waw dan ha. Di bawah itu, ada di bawah. Ada satu kata saja yang perlu kita ingat, ma'un. Ma'un bermakna air. Satu kata itu saja. Nah, kata ma'un ini, air ini banyak akan kita jumpai di dalam Al-Qur'an. Jadi kata pertama kita senang saja, ma'un. Ya tuan-puan ya. Ma'un. Misalnya kita akan jumpai pada surah Al-Baqarah ayat ke-22. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ada kata-kata ma'a. Wa anzala minas sama'. Dan dia menurunkan dari langit apa? Al-ma'an, air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu menghasilkan dengan hujan itu, air itu, buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Itu dia tuan-puan. Di Al-Baqarah ayat ke-22. Lepas itu surah Abasa, juzuk 30. Boleh tuan-puan tengok nanti Abasa ayat ke-25 dia. Ya, juzuk 30 surah Abasa ayat ke-25. Anna sababna al-ma'a sabba. Sesungguhnya benar-benar kami telah mencurahkan air, ya, mencurahkan air apa? Dari mana? Dari langit. Anna sababna, kami telah mencurahkan al-ma'a sabba, dengan betul-betul mencurahkan. Itu dia. Ma, dia menggunakan kata-kata ma juga, air. Lepas tu surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at juga nanti tuan-puan akan jumpai ayat ke-31. Ya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja minha ma'aha, yang memancarkan daripadanya mata air, wa mar'aha, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu tuan-puan. Banyak lagi akan kita jumpai dengan kata ma'a ini. Ma'un bermakna air. Banyak akan tuan-puan jumpai dalam Al-Quran. Kita akan senaraikan sikit saja ya. Lepas tu tuan-puan, sekarang kita masuk ke muka surat ke 189. 189 itu, di 199 89 ada kata-kata dengan huruf nun, ba dan hamzah, ya, nun, ba dan hamzah. Dia kod dia 4 ba itu. Nun, ba dan hamzah. Ada kata dia nabaun. Ini isim. Macam mana kita tahu dia isim? Nabaun ini dia ada tanwin dia. Nabaun jamaknya anbaun. Apa maknanya? Berita. Makanya ada surah dalam Al-Quran, surah An-Naba, ya, surah An-Naba. Lepas tu ada fiilnya anba'a. Anba'a berarti dia menggunakan wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu. Anba'a yunbi'u. Lepas tu ada kata-kata nabba'a. Anba'a apa makna? Memberitahu. Ya, memberitahukan. Kalau nabba'a, nabba'a dia menggunakan wazan fa'ala. Kalau tuan-puan rujuk muka surat ke-14. Fi'il dia nabba'a fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Nabba'a yunabbi'u. Ini memberitahu secara terperinci. Memberitahu. Itu dia. Nabba'a yunabbi'u. Okey. Lepas tu ada istanba'a. Istanba'a. Istanba'a dia menggunakan wazan istaf'ala. Istaf'ala, istanba'a, ya. Istaf'ala, istanba'a. Dia menggunakan wazan apa? Istaf'ala. Istanba'a, istaf'ala yastaf'ilu. Istanba'a yastanbi'u. Itu tuan-puan.
Apa makna istanba'a? Minta diberitahu. Dia meminta diberitahu. Okey. Lepas tu ada kata-kata nabi. Nabiyun. Nabi ni dah biasa dah. Ini dah menjadi bahasa Melayu kita. Nabi jamaknya anbiya. Nabi ya penerima wahyu atau nabi ya. Tuan-puan dah tahu dah. Nubuwah. Ada kata-kata nubuwah. Kenabian. Banyak ya tuan-puan dari kata huruf nun, ba dan hamzah ini. Banyak akan kita jumpai. Kata dalam Al-Quran menggunakan huruf nun, ba dan alif. Surah An-Naba pun ada menggunakan nun, ba dan hamzah. Pada surah Al-Baqarah ayat ke-33. Misalnya boleh tuan buka Al-Baqarah ayat ke-33. Apa bunyi ayat dia? Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Ni dia. Qala ya Adamu anbi'. Bukan ambil, bukan surah ambil. Ambil. Apa mana ambil? Ini adalah fi'il amar dari anba'a. Anba'a fi'il amarnya anbi'. Ya, anbi'hum. Qala ya Adam. Dia berkata, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambi'hum. Beritahukan kepada mereka. Beritahukanlah kepada mereka. Ambi'hum. Ya tuan-puan ya, dia diambil dari kata anba'a ini. Anba'a fi'il amarnya anbi'. Boleh tuan-puan ya. Okey. Ayat selanjutnya itu masih surah yang sama, ayat yang sama. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum. Tatkala, maka setelah diberitahukan, falamma amba'ahum, setelah diberitahukan kepada mereka, bi asma'ihim, dengan nama-nama tu, nama-nama benda tu diberitahukan kepada mereka. Oleh tuan-puan ya, dia menggunakan, dia ambil dari anba'a. Lepas tu surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah dia menggunakan nabba'a. Nabba'a yunabba'u. Ya. Ya, yunabbi'u, nabba'a yunabbi'u. Okey. Dalam surah Al-Qiyamah, surah Al-Qiyamah ayat ke-13. Surah Al-Qiyamah ayat ke-13, boleh tuan-puan buka nanti. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Yunabba'u, dia menggunakan yunabba'u, diberitahukan. Ya, yunabba'u. Lepas tu pada surah Al-An'am, dia menggunakan kata nubuwah. Dia menggunakan kata nubuwah. Ayat ke-89. Al-An'am ayat ke-89. Ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Ini dia. Wal hukma wan nubuwah. Ulaika allazi atainahumul kitab. Mereka itulah orang-orang yang telah kami beri kitab. Wal hukma wan nubuwah. Hikmah dan kenabian. Itu dia. Boleh tuan-puan ya, insya-Allah. Banyak lagi kita akan jumpa menggunakan kata nabi banyak dalam Al-Quran. Tapi nabi ini tuan-puan dah tahu dah. Tanpa tengok kata dasar, kamus kata dasar pun insya-Allah kita dah tahu maknanya. Baik tuan-puan, kita teruskan muka surat selanjutnya. Ini kata terakhir kita. Muka surat ke 190. 190 huruf nun, huruf jim dan huruf waw. Nun, jim dan waw. Ada huruf ilat di belakang dia, waw. Dia. Jadi huruf ilat ni kalau dimasukkan ke fi'il madhi, dia boleh berubah, berubah menjadi alif. Maka dia merubah naja. Ini dia, fi'il madhi dia naja. Okey, naja yanju. Okey, naja yanju. Apa maknanya? Selamat. Lepas tu ada isim dia. Kata terbitan dia, isim dia. Daripada fi'il tu najatun, najah, najatun. Keselamatan. Kalau fi'ilnya selamat. Kalau najatun, keselamatan.
Lepas tu ditambah satu huruf fi'ilnya. Kalau tuan-puan tengok muka surah 14, ditambah hamzah di depannya. Anja. Ni. Anja. Nah, anja. Mudhari'nya apa? Anja yunji. Anja yunji. Apa maknanya menyelamatkan? Jadi kalau ada tambah huruf di depan hamzah itu, memang terjemahan dia me dan kan di belakang dia. Kena banyak tambah macam tu. Kalau fi'ilnya naja selamat, kalau anja menyelamatkan. Itu dia. Nanti ada yang diselamatkan. Itu litak dia dalam bahasa Arab namanya. Ada maf'ulun bih dia. Lepas tu ada lagi najja. Najja ini dia ambil dari apa? Wazannya fa'ala, najja. Fa'ala yufa'ilu. Najja yunajji. Apa dia maknanya? Kerap kali menyelamatkan. Bermakna dia terus menyelamatkan terus berulang-ulang. Ini salah satu kaedah wazan fa'ala. Berketerusan dia. Okey. Lepas tu tuan-puan ada kata-kata najwa. Najwa ini fi'il atau isim? Dia adalah isim. Najwa bermakna berbisik. Lepas tu ada tanaja. Tanaja ini adalah fi'il. Tanaja adalah fi'il saling berbisik. Tafa'ala. Dia menggunakan wazan tafa'ala, saling. Tafa'ala. Okey, tafa'ala tanaja. Apa maknanya saling berbisik atau berbincang. Lepas tu ada kata-kata najiyun. Bercakap-cakap atau teman bicara. Banyak tuan-puan ya. Sudah satu kata saja dengan 3 huruf, banyak katanya yang ke bawah. Itulah kita perlu menguasai kata dasarnya. Belum lagi fi'il mudhari'nya lagi apa. Dari fi'il madinya yang perlu kita kuasai. Tapi insyaAllah pelan-pelan apa yang telah kita belajar insyaAllah boleh kita ingat. Tuan-puan, di dalam Al-Quran dengan huruf nun, jim dan waw ini ada pada surah Al-Baqarah ayat ke-50. Ya, Al-Baqarah ayat ke-50. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh faraqna bikumul bahra. Dan ingatlah ketika kami belah laut untuk kamu. Fa'anjaynakum. Ini dia katanya. Fa'anjay. Itu dia kata dia. Fa'anjayna. Kami selamatkan. Fa'anjayna itu maka kami selamatkan maknanya. Anjay. Kenapa boleh anjay di sini? Anja. Macam mana dia boleh anjay? Disebabkan dia bersambung dengan nun. Nun ya. Ada nun di situ belakang. Nun domir. Itu domir rofa ya. Domir fa'il. Fa'anjayna. Maka dia dibagi sukun. Disukunkan. Ini dijadikan dia ya. Fa'anjaynakum. Ya, maka kami selamatkan kamu semua. Dia menggunakan kata-kata anja, menyelamatkan. Anjaina, kami menyelamatkan. Saya menyelamatkan, anjaitu. Itu dia. Banyak lagi tuan-puan ya. Misalnya terus pada surah Toha. Toha, dia menggunakan kata-kata najwa. Menggunakan kata-kata najwa bermakna berbisik. Ya. Atau percakapan yang rahasia, percakapan yang pelan. Itu dia. Berbisik memang pelan lah. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarlun najwa. Toha ayat ke-62. Boleh tuan-puan tengok nanti. Toha ayat 62. Ini bunyi ayat dia. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Mereka berbantah-bantah tentang urusan mereka di antara mereka dan mereka merahasiakan percakapan mereka. Maknanya percakapan itu pelan. Rahasiakan percakapannya, berbisik-bisikan itu. Lepas tu ada pada surah Az-Zumar lagi. Surah Az-Zumar ayat ke-61. Dia menggunakan najja. Fi'il najja. Najja yunajji.
Boleh tuan-puan tengok Az-Zumar 61. Wa yunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Wa yunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan kemenangan mereka. Itu tuan-puan. Allah menyelamatkan. Apa makna menyelamatkannya? Najah, menyelamatkan terus, berulang-ulang. Karena dia memang menggunakan wazan fa'ala. Fa'ala ini salah satu kunci wazan dia adalah berulang-ulang. Baik tuan-puan, sekarang kita masuk pada harfiah surah Yasin, mencari kata dasar surah Yasin. Namun sebelum itu mari kita dengar tambahan ya daripada apa yang telah kita bahas daripada ustaz kita, Ustaz Farid. Falyatafaddal mashkurah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai dengan huruf ma'un. Sebab apa daripada mim waw ha? Ma'un. Kerana huruf alif ni adalah asal daripada waw ataupun daripada ya. Ma'un sebab apa? Dia daripada kata dasar mim waw ha. Kerana alif ni sama ada asalnya daripada waw ataupun asalnya daripada ya. Jadi nak bagi tahu alif di sini asalnya daripada waw, bukan daripada ya, bukan juga daripada alif. Kemudian perkataan muka surat 190. Ada tuan-tuan jumpa perkataan naja. Naja itu fi'il madhi. Kita panggil past tense, verb. Najatun yang kedua itu kita panggil noun, isim, masdar. Najatun. Okey? Naja yanji. Najatun. Kemudian nombor 3, nombor 4 tu dia ada anja, ada najja. Anja makna menyelamatkan, najja makna kerap kali menyelamatkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai dengan perkataan najja dan juga anja. Bila sebut tentang perkataan anja, makna pertolongan Allah tu segera, on the spot, tidak bertangguh lagi. Itu anja. Tapi kalau najja, itu perkataan biasalah, najja, selamatkan. Dia tak semesti on the spot. Macam mana kita nak tahu? Kita hanya boleh bergantung kepada siyaqul ayah, siyaqul kalam. Iaitu kita tengok contohnya dalam surah An-Naml. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwaliyhi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Mereka dah bertekad azam sesungguh ni. Nak buat jahat, nak bunuh, nak buat serangan hendap kepada siapa? Kepada Nabi Lut kalau tak salah, dalam surah An-Naml. Kemudian Allah Taala cerita pada ayat bawah tu, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa anja, mana mereka nak buat rancangan jahat, on the spot Allah Taala selamatkan. Tapi kalau ada sebahagian ayat dia guna najja. Najja maknanya kadang-kadang ikut cerita tu lah, dia tak maknanya berkaitan dengan yang rancangan jahat sebelum ni. Contohnya dalam surah apa ya? Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Okey, dalam juzuk yang pertama suratul Baqarah, 3 line 1 page. 3 line plus 1 page. Tuan-tuan akan jumpa ayat wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Wa idh najjaynakum, Allah Ta'ala selamatkan kamu daripada ali Fir'aun. Okey, sebab apa digunakan najja? Najjaynakum, najja yunajji. Kerana bukan on the spot, itu ayat biasa. Tapi bila mana dalam keadaan terdesak, perlukan keselamatan yang on the spot, maka ayat selepas dia, wa idh faraqna bikumul bahr, ketika mana kami belahkan laut, faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Nampak?
kami selamatkan kamu pada ketika itu juga. Dia tak gunakan fanajainakum, dia guna fa'anjainakum. Daripada anja, yunji. Itu kita panggil antara anja dan juga yunji, anja dan najja. Makna dua-dua makna menyelamatkan. Tetapi ada perbezaan yang halus. Okey. Najiyun adalah sifat musyabbahah. Apa maksud sifat musyabbahah? Iaitu kita panggil teman bercakap lah. Sifat musyabbahah, orang yang bercakap. Orang yang bermunajat. Sebab verb dia, kalau kita lihat, tanaja, yatanaja. Tafa'ala, yatafa'alu. Rujuk balik. Muka surat 14. Di sana ada kolom-kolom dia, kita boleh lihat. Tanaja ya tanaja makna saling berbisik atau kita panggil bermunajat. Munajat bisik lah. Sebab kita tak munajat dengan Allah menjerit-jerit, tak. Pelan-pelan, setakat sehingga kita dengar. Sebab itu ketika kita semayang malam, antara semayang malam ni, dia disunatkan tidak terlampau kuat, tidak terlampau kuat seperti maghrib, isyak dan subuh bacaan dia. Dan tak juga terlampau perlahan seperti zuhur dan asar. Dia sedang-sedang, tengah-tengah. Bacaan yang muqtasid. Bacaan yang tengah-tengah, maknanya taklah kuat sangat macam maghrib isyak sampai orang tertidur boleh terjaga. Tidak juga perlahan seperti zuhur dan juga asar. Tetapi bacaan yang sederhana, sekira-kira ada orang tidur, mereka tak ganggu pun tidur mereka. Nampak? Itu kita panggil tanah aja, berbunajat. Munajat maknanya kita doa kepada Allah, tak kuat pun. Tak kuat. Taklah perlahan sangat sampai kita pun tak dengar. Dia sedang-sedang. Okey? Itu mana berbisik. Berbisik dengan Allah, itu nama munajat. Okey. Kemudian nazara. Belum lagi. Nazara belum lagi. Setakat situ ya tadi. Okey, tak apa. Itu saja yang kita boleh. Sebelum daripada itu, suka walaupun satu buah saya nak sebut sikit lah. Kita dah sebut dah sebelum ni, muka surat 190 bawah tu. Ada sebut perkataan nahsun ataupun nahisatun. Maknanya nahas, malang. Bahasa Melayu pun nahas juga. Nahas kemalangan. Maknanya apa? Malang sungguh kemalangan tersebut. Nahas mana bencana. Jadi nahas tu, tengok muka surat 190 bawah tu adalah makna nahas ataupun malang. Dia perkataan kotak satu bar yang jarang-jarang guna dalam Quran. Tapi adalah satu kali, dua kali dalam Quran. Dalam surah Fussilat tu pun ada. Fa'arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatil linudhiqahum azabal khizi fil hayatid dunya wal azabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Okey. Surah Fussilat juzuk 24. Satu lai surah Fussilat. Okey, sekadar itulah kita serah kepada Ustaz Anggah kita. Terima kasih kepada Ustaz Farid yang telah menambahkan. Baik tuan-puan, sekarang kita masuk pada harfiah, ya. Harfiah surah Yasin. Mana kita berada pada ayat bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Jadi ini kalau ditengok di mushaf, ya, mushaf Al-Quran, dia berada pada paling bawah. Ini habis dah satu muka surat. Habis satu muka surat. Okey. Yang pertama kata-kata bima. Okey. Bima ini tuan-puan, dia tak ada kata dasar, ya. Bima ini huruf B dengan huruf ma. Okay. Ba dengan mim. Huruf B, ma. Bima. Makanya bima. Jadi bima ini tak ada kata dasar. Kita teruskan saja. Bima ini boleh dimaknakan dengan apa. Apa, ya. Lepas tu tuan-puan, kata yang kedua adalah ghafarali. Okey, ghafarali. Okey, ghafara ditambah dengan li, maka menjadi ghafarali.
Okey. Li itu bermakna bagi saya, untuk saya. Okey. Ghafara. Okey, ghafara ini sudah tiga kata. Jadi tak perlu kita pening-pening. Tiga kata ini langsung saja kita cari pada huruf gha. Boleh tuan-puan buka pada huruf gha, ya. Ini dia. Berada pada muka surat ke 157. Ni. Ghafara. Ghafara, apa makna ghafara? Mengampunkan. Okey, ghafara mengampunkan. Memberi ampun, ya, ghafara. Okey. Ghafara plus li. Okey. Ghafara plus li. Mengampunkan saya. Lepas tu ada kata-kata Rabbi. Rabbi, tuan-puan, dia asalnya Rabbu plus ya mutakallim sini. Rabbu plus ya mutakallim, ya. Ya mutakallim ni ya kepunyaan. Rabbi. Kitabi, buku saya, qalami yang telah kita terang-terang sebelumnya, pen saya. Okey. Rabbu. Kalau Rabbu bermakna dia dah tiga kata dasar dia. Huruf ra, huruf ba, huruf ba. Boleh tuan-puan buka pada huruf ra. Ya. Huruf ra, ba dan ba. Kita tengok berada pada muka surat ke 109. Ni dia. Ra, ba dan ba. Ni. Ra, ba dan ba. Rabbun bermakna Tuhan. Rabbi ada ya belakangnya bermakna Tuhan saya. Tuhanku. Okey. Wa ja'alani. Wa ja'alani. Wa tak perlu. Ja'alani. Ni dia. Ja'alani. Ja'alani ni tuan-puan, dia asalnya ja'ala saja. Okey. Ya. Ja'alani. Ni. Okey. Ni itu adalah bermakna bagi saya, untuk saya. Wa ja'alani, saya di situ. Apa beza dengan Rabbi? Rabbi ini ya mutakallim, kepunyaan. Kalau wa ja'alani, dia bukan ya mutakallim. Dia di sini adalah nun niswa. Dia menggunakan nun niswa di sini. Maksud saya bukan nun niswa. Ustaz? Nun wiqayah. Dia menggunakan nun wiqayah, bukan nun niswa. Nun niswa lain. Nun wiqayah. Dia membezakan ini dengan ini. Kalau ini kepunyaan, ini bukan kepunyaan. Ini dia menjadikan nanti ini maf'ulun bih, ya, maf'ulun bih dalam bahasa Arab. Ja'ala sudah 3 huruf. Ja'ala sudah 3 huruf. Okey. Boleh tuan-puan tengok ja'ala, ya. Okey, ja'ala di huruf jim. Boleh tuan-puan tengok berada pada muka surat ke 85. Menjadikan saya. Okey. Minal mukramin. Ni dia mukramin. Min tak perlu. Ni daripada atau dari, ya. Minal mukramin. 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 Ni tuan-puan. Kalau ada iya dan nun di belakang, ini dah diterangkan oleh Ustaz Agung. Kalau ada iya dan nun di belakang, bermakna dia bahagian daripada jamak salim, ya, jamak salim. Ada ya nun di belakang, ada waw dan nun di belakang, itu menandakan dia jamak salim. Ini dia. Bermakna asal katanya cuma mukram. 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 Mukramun, mukramin, mukraman. Boleh. Mukram. Okey. Bermakna dia ikut wazan muf'alun.
muf'al. Muf'alun. Kalau ikut wazan muf'alun, ya, mukramun. Nah, mukramun. Kalau ikut wazan muf'alun, bermakna huruf tambahan dia hanya huruf mim di depan saja. Ini mukramun muf'alun, ya, ada huruf mim di depan. Bermakna huruf asli dia hanya kaf, ra, dan juga mim. Ini 3 hurufnya. Huruf kaf, ra, dan mim. Oke. Huruf kaf, ra, dan mim. Kalau kita tengok maknanya, huruf kaf, ra, dan mim. Boleh tuan-puan buka pada muka surat ke 175. Huruf kaf, ra, dan mim. Ya. Ustaz, tak ada pun kata-kata mukramin di sini. Mukramun tak ada kata-katanya. Dari mana asal kata mukram tu? Mukramun tu dia asalnya daripada ini, akrama. Ya. Akrama yukrimu, mudhari'nya. Akrama yukrimu, ikraman apa dia? Kata terbitan dia. Mukraman juga kata terbitan dia. Fahuwa mukramin. Fahuwa mukrimun wa zaka mukramun. Mukrimun isim fa'il dia, mukramun isim maf'ul dia. Jadi muf'alun ini dia adalah isim maf'ul, ya. Apa makna isim maf'ul dalam ilmu sharaf? Ini yang bermakna kata yang maknanya dijadikan. Misalnya akroma tadi memuliakan. Memuliakan. Bermakna kalau mukramun bermakna dimuliakan. Itu dia tuan-puan. Ya. Bermakna mukramin ini orang-orang yang dimuliakan. Kenapa ada orang-orang banyak? Karena dia menggunakan jamak salih. Oke, orang yang dimuliakan. Kalau tuan-puan tengok terjemah aslinya dalam Al-Quran kurang lebih macam ni. Ni. Bima ghafarali, apa yang menyebabkan ghafarali rabbi, Tuhanku mengampunkan aku, wa ja'alani, dan menjadikan saya minal mukramin, daripada orang-orang yang mulia, menjadikan saya termasuk orang-orang yang dimuliakan. Itulah tuan-puan kata dasar kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan habis sudah satu muka surat. Kalau tuan-puan tengok dalam Al-Quran, ya, surah Yasin itu satu muka surat sudah kita habiskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita pada pagi yang berbahagia ini. Bagi tuan-puan yang belum mempunyai buku ini, boleh tuan-puan pesan pada nombor yang ada pada Facebook kita. Terima kasih, itu dari saya tuan-puan pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Anggah kita memberi penerangan mengenai harfiah daripada surah Yasin dan juga bahasa Qamus Al-Quran, untuk bahasa Arab, untuk bahasa Al-Quran, Qamus bahasa Arab Al-Quran. Alhamdulillah, semua perkataan dalam Quran yang tuan-tuan lihat yang setebal ini Quran, semuanya kata dasarnya hanya terkandung dalam buku ini. Tapi tak semualah. Bukan tak semua apa. Maksudnya bukan semuanya kamus Quran. Tapi ada lagi perbincangan kaedah terpilih perkataan seerti, tetapi boleh dikatakan kebanyakannya kamus Quran. Kerana semua yang ada dalam Quran kata dasarnya ada dalam buku ini. Semua dalam buku ini. Tuan-tuan boleh dapatkan dengan sesegera yang mungkin. Kemudian tanpa melengahkan masa, kita terus kepada bahagian kedua. Menggunakan buku, tuan-tuan yang dah dapatkan buku ini, buku hijau, kita dah habis dah kaedah terpilih 2 kali dah habis. Kita terus kepada latihan. Bila banyak latihan, tuan-tuan akan jadi lebih cekap dan lebih hebat. Dan lebih bertenaga untuk belajar lagi. Jadi tuan-tuan, Ustaz Agong sebentar lagi akan huraikan menggunakan buku merah ni
Jadi saya tengok istifadah cukup banyak benefitnya, cukup banyak, cukup memberi manfaat. Cuma jangan kita pandang rendah latihan sahaja, bukan. Latihan adalah satu perkara yang penting. Sebab latihan ni banyak lebih baik berbanding dengan belajar sedikit. Sebab dengan latihan tu lah akan menimbulkan lagi kefahaman baru. Itu kalau tuan-tuan tengok macam mana nurse yang ambil kos ke juru rawatan. Mereka belajar hanya 1 bulan tau. Tapi praktikal mereka 3 bulan. Sebab kalau mereka belajar banyak-banyak pun, tapi tak boleh nak buat, tak jadi juga. Jadi sebab itu mereka belajar 1 bulan, praktikal di hospital 3 bulan. Jadi kita biar sikit, latihan penuh, banyak, lebih mantap dan lebih hebat. Okey, serahkan majlis kepada Ustaz Agung kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah kita akan melanjutkan yang kita bincang semalam, iaitu pada latihan kata dasar. Pada latihan kata dasar yang mana ada pada kitab yang merah ni, kitab kaedah, latihan kaedah kata dasar bahasa Al-Quran. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, sekejap Maka enggak. Maka Sangga. Marker. Semalam kita dah sampai pada ayat yang keempat, dan insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang kelima. Ulaika ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Kita dalam kitab ni dia meminta kita untuk mencari kata dasar Rabbi. Mir rabbihim. Rabb ni ada syabdu. Ada syabdu ni maknanya ada dua huruf sana tu, ada huruf ba. Rabb. Jadi dia 3 huruf. Kalau 3 huruf, inilah kata dasar dia. Ini terus kata dasar dia. Jadi kata dasar kan 3 huruf. Maknanya yang Rabbi itu, itulah kata dasar. Kalau kita jadikan 2 ba dia, sebabkan syabdu sini, jadi dia ra, ba dan ba. Maka itulah kata dasar dia. Kita cek, kita test. Kita tengok di sebelah sini ni, di pilihan jawapan pilihan ada ke tak yang ra, ba dan ba. Ada ni. Nombor 2. Inilah dia. Kita tengok dalam kamus kata dasar di dalam kitab yang hijau ni, iaitu pada muka surat 109. Kita cari muka surat 109. Nanti kita akan terjumpa Rabbun, Rabbi. Ni tuan-tuan dan puan-puan, sini ada Rababa, Rabbun. Rabbun arbabun, maknanya Tuhan. Rabbun, kenapa sana Rabbi? Kenapa di sana Rabbi? Kenapa bukan Rabbun? Sebabkan yang ini kenapa dia pakai baris bawah?
Sebabkan sebelum dia ada huruf jar. Sebab tu jadi Rabbi. Dan bukan Rabbun dia lagi. Okey? Lepas tu ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Al-muflihun Al-muflihuna. Pertama, kita kena hilangkan waw dan nun ni. Macam kita cakap semalam, waw dan nun tu adalah tanda ramai saja, tanda jamak, plural dia. Alif dan mim ni alif dan lam ni kita hilangkan. Tinggal muflih macam ni. Okey. Okey. Kalau terjumpa tuan-tuan dan puan-puan macam ni, muflih atau lagi muslim. Sama macam ni, muslim. Apa lagi? Mu'min. Sama bentuk dia tu. Mu'min. Apa lagi? Apa lagi? Macam ni lah bentuk dia, patterns dia, corak dia macam tu. Muflih, muslim, mu'min. Apa lagi? Apa? Musdik ada dalam Al-Quran? Yang dalam Al-Quran munzir ada? Tak ada. Munzir ada kan? Munzirun kan? Munzirin. Ni. Sama semua. Munzir. Sama patterns dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok patterns dia, corak dia, pola dia akan sama. Yang semua ni mempunyai wazan atau pola muf'ilun. Muf'ilun. Semua tu pola dia muf'ilun. Jadi tuan-tuan kena ingat, kalau yang mukmin, munzir, apa lagi? Semua tu yang serupa macam tu, ingat pola dia, muf'ilun. Pola ni mungkin kena ingat lah. Pola yang muf'ilun ni akan terjumpa tu pada kaedah terpilih yang pada kaedah terpilih yang ke-9. Pada kaedah terpilih yang ke-14. Yang ke-13. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari, iaitu kaedah terpilih 13, mengekalkan fa'il pada kata kerja. Pada muka surat 38 di buku yang hijau ni, cari di kaedah terpilih 13. Ada tu wazan atau corak muf'ilun. Kenapa kita penting nak fahamkan yang ni? Kalau kita dah tahu pola dia semua, kita tinggal sejajarkan saja. Muflih dengan muf'il. Sejajarkan, cari yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Itulah kata dasar dia. Mana yang sejajar dengan fa, ain, lam? Fa dia dengan fa, maknanya fa yang pertama. Ain dia dengan lam, maknanya lam. Yang lam ni ha, berarti ha. Berarti fa, la, ha. Berarti itu kata dasar dia. Kita cek, kita test, kita tengok di pilihan jawapan dia ada tak fa, lam dan ha. Ada yang di nombor 8 ni. Kita cuba cari dalam kitab ni, terjumpa tak? Kita cari di kamus kata dasar dia pada muka surat 164. Di kamus kata dasar pada muka surat 164. Cari sini. Okey. Cari yang fa, lam dan ha. Ni dia. Aflaha. Ini berjaya. Aflaha. Asal dia, muflih ni daripada perkataan aflaha. Kalau tuan-tuan ingat wazan yang Dr. Arsi tak tulis ini muflih, tapi dia tulis fi'il madi dia saja. Tulis fi'il madi dia saja. Aflaha
Yuflihu. Ini ni muflih ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk ismul fa'il. Dipadamkan yang ya ni diganti dengan mim. Jadi dia muflihun. Muflihun jadi dia. Itu fa'il nama dia. Kita dah belajar yang pada bab yang tadi, kaedah terpilih 13 tadi tu. Saya jelaskan pada siri-siri sebelum ni, boleh tuan-tuan dan puan-puan rujuk. Jadi kalau ismul fa'il macam tadi tu, yang muflih tu, dia terkadang Dato' Marsudi cuma tulis sini ni fi'il madi dia saja. Fi'il madi dia saja. Jadi tuan-tuan jangan risau. Kalau terjumpa fi'il madi, cuba cari ismul fa'il dia. Samakan dengan jawapan sini. Ternyata sama. Itulah dia. Okey. Kita teruskan kepada muka surat 18. Ini bermula dari ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Khatamallahu ala qulubihim. Khatama mana dia apa? Khatama. Kita selalu dengar al-ikhtitam. Al-ikhtitam tu dari kata khatama juga. Khatama. Kalau dah 3 huruf macam ni, kita boleh agak-agakkan kata dasar dia. Kalau khatama kan 3 huruf tu, dah boleh kita tahu kata dasar dia. Macam mana? Tapi kita kena pastikan dulu. Tengok di pilihan jawapan ni. Ada ke tak khatama? Kita carikan di sini. Ada tak? Kha, ta dan mim. Ada ni. Paling akhir. Kha. Ada kan? Lepas tu kita nak pastikan lagi. Kita tengok di kamus kata dasar ni. Khatama. Kita cari kamus kata dasar itu pada muka surat 97. Kita cari di sini. 97. Kalau terjumpa mana betul lah kita tu. 97. Cari yang khatama. Mana dia? Ada ke tak? Ada ni. Ini dia. Khatama. Makna dia mengecup. Tutup. Khatama. Tutup. Khatama yakhtimu. Khatimun. Khitamun. Cuma satu ba je. Makna dia tak banyak sangat pun dalam Al-Quran. Jadi khatama ni makna dia tutup. Berarti khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup ke atas qulub. Qulub ni apa arti dia? Qulub ni selalulah kita dengar sebenarnya qulub. Cuma sini Dato' Marsudi nak minta kita, penulis sini minta kita kata dasar dia apa? Kita kena cari kata dasar dia. Qulub. Kita tulis qulubun. 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 Qulubihim wa ala sam'ihim. Qulubihim. Dia qulub saja, yang him tak payah. Yang him tu kata ganti nama, qulub. Jadi kita kena cari kata dasar qulub ni. Ini ada 4 huruf. 4 huruf. Qaf, lam, waw dan ba. Mesti kata dasar hanya 3 huruf menjadi T. Kita cari je yang 3 huruf. Yang mana 3 huruf dia? Cuba kita agak-agakkan di sini. Ta, lam, waw. Syaya. Bukan. Qa, lam, bib. Ini boleh berkemungkinan. Sya'ara, amana, azaba, akhara, basara, khada'a, azama, khatama. Tak ada yang selain, tak ada yang qa, lam, waw. Tak ada. Yang ada qa, lam dan baf. Qaf, lam dan baf. Ba. Cuma itu yang ada. Tak ada yang qaf, lam dan waw. Tak ada. Maknanya inilah kata dasar dia. Di sini ada pilihan dia qaf, lam dan ba. Kita nak pastikan, kita rujuk kepada kamus kata dasar. Macam yang diajarkan tadi tu. Kita cari qaf, lam dan ba itu pada muka surat 171. Cari tak? Kita cari ada ke tak qulub? 171. Mana dia? Qaf, lam dan ba. Ni dia. Qa, lam dan ba. Kita cari. Yang mana qalbun? Membalikkan membalik mana? Sini dekat atas ni. Kembali balik. Ada ni qalbun. Qalbun, qulubun. Jim ni makna dia jamak. Qalbun bentuk mufrad dia, bentuk singular dia. Qulubun bentuk plural dia. Makna dia apa? Hati, sanubari, jantung. Jadi qulub ni makna dia bentuk plural dia hati-hati.
Okey. Hati-hati bukan hati-hati ya, tapi hati dalam bentuk jamak. Nah, jadi Allah menutup hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim. Sam'ihim dan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar sesiapa saja yang memuji, mendengar, pendengaran dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim. Absar ni apa? Kita cari. Dalam kitab ni soalan dia absar. Absar. Jadi kalau ada nama tuan-tuan dan perempuan absar, cuba kita cari kata dasar dia. Pensyarah saya ada nama dia absar. Absar. Apa makna absar? Kita cari. Absarihim. Sini ada berapa perkataan ni? Ada berapa huruf? Pertama hamzah, pertama ba, pertama sad, pertama hamzah, lepas tu ba, lepas tu sad, lepas tu alif, lepas tu ra. Ada 5 huruf sana. Ada 5 huruf. Pertama, kita cari 5 huruf absar. Absar. Yang hamzah di awal ni boleh kita padam. Kalau dia bentuk dia macam ni, kalau dia berbentuk af'al, ni tuan-tuan, absar. Apa lagi? Nanti tu ada perkataan lagi abiyat. Abiyat. Makna dia bait-bait, bait puisi tu. Hamzah ni boleh padam. Apa lagi yang pakai hamzah macam tu? Af'al. Macam itulah semua. Jadi itu tu hamzah dia tu tambahan. Dan ini kita boleh kita padam. Tinggal sekarang ba, sad dan ra. Dan alif dan ra. Kita cari ba, sad. Ba, sad. Kita cari je ba, sad di sini. Yang mana yang ada huruf ba dengan sad di awalan dia? Ghasyaya, qalaba, sya'ara, amana, azaba, akhara, ba'sad. Ni dia. Ba'sad dan ra. Tapi kita nak cuba kita cari yang ba'sad dan alif. Yang ini ada. Ba'sad dan ra ada. Cuba kita cari ba'sad dan alif. Ada tak? Di bawah dia. Khada'a, azama, khatama. Tak ada. Cuma ba'sad dan ra. Maknanya kata dasar dia adalah ba'sad dan ra. Ini kata dasar dia. Dah 3. Kita nak pastikan, kita cari dalam kamus kata dasar. Yang maksud pada yang hijau. Buku yang hijau, iaitu ba, sad dan ra tu kalau kita cari dalam kamus kata dasar, buku hijau tu, maka kita akan terjumpa perkataan tu pada muka surat 75. 75. Okey. Jadi ni dia. Ni. Ba, sad dan ra. 4 ba ni. Banyak. Basarun, jim. Jamak dia absar. Maknanya penglihatan. Penglihatan ternyata. Ternyata absar tu jamak. Bentuk plural. Basarun, penglihatan. Absarun, penglihatan. Dua jamak dia, bentuk plural. Jadi, Allah menutup hati-hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan-penglihatan mereka. Ghisyawatun walahum azabun azim. Ghisyawa, apa makna ghisyawa? Kita cari kata dasar dia. Ghisyawatun. Kita padam. Ghisyawa. Pertama kita keluarkan ra. Kita keluarkan dia saja huruf-huruf dia. Alif, waw dan ta. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada tak di belakang tak bulat ni, padam je. Ni padam je. Tinggal sekarang ra, rin, shin dan alif dan waw. Tinggal 4. Kita mula dari ra, shin. Kita cari yang bermula dari ra, shin. Kita cari sini. Mana? Ra, shin, ya. Ni boleh ni. Tapi di belakang ni ya. Sini alif. Kita kena ingat. Alif dalam kata dasar dia. Alif tu boleh berubah jadi ya. Boleh waw.
Jadi terkadang alif ni dia menipu. Huruf illah tu menipu. Dia buat tipu muslihat kepada kita. Kadang dia buat kita tersasar. Sebab tu tajuk yang nombor 2, tersasar dalam mencari kata dasar. Siapa yang menipu? Huruf illat ni lah. Jadi huruf illat ni sebenarnya terkadang dia ada ya, ada waw. Boleh jadi yang ni. Yang pertama ni ra, shin dan ya. Kita cari yang lain dulu. Ada tak ra, shin lagi? Tak ada. Sini ain, za, mim. Tak ada. Maknanya inilah kata dasar dia. Ra, shin dan ya. Kita pastikan dulu dalam kamus kata dasar yang hijau ni. Kita cari dalam kamus kata dasar. Itu maka kita akan terjumpa dia pada muka surat 130. Kita cari ra, shin dan ya. Pada muka surat 130. Cari sekejap. Mana ra? Cari kita. Bukan 130. Cari kata dasar dia. Ni. Ra, shin, ra, lam. Ra, shin dan ya. 157. 157. Di sini ada. Ra, shin dan ya. Ini tengok paling bawah ni ada risyawatun. Selaput. Makna dia selaput. Inilah makna dia, selaput. Ra, risyawah. Risyawah. Jadi ditutup. Walahum adzabun azim, dan milik mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Tapi kita nak azab yang besar. Tapi kita nak cari azab ni apa kata dasar dia? Azab. Azabun. Kita cari, kita buat dulu huruf-huruf dia. Ain, za, alif dan ba. Maknanya ain za. Kita cari ain za. Di jawapan ni ada tak ain za? Ain za. Ni dia. Ain za ba. Tak ada lagi ain za. Tak ada lagi ain za ba. Maknanya ini kata dasar dia. Ain za ba. Betul kan? Ain za ba. Maknanya yang alif ni tak ada. Alif ni tambahan saja. Ain, za dan ba. Kita pastikan terjumpa tak dalam kamus kata dasar. Kalau terjumpa maknanya betul lah tu. Ain, za, ba tu pada muka surat 149. 149 kita cari. Ain 149. Ain, za, ba. Ni dia. Ada di sini. Azabun. Makna kita betul lah. Azabun. Azab. Azab. Makna dia azab. Betul dia. Muka surat 149. Dan untuk mereka azab azim. Azim ni apa makna dia? Kita selalu dengar nama orang azim. Apa makna azim tu? Sini. Azim. Kita tulis. Azim. Azimun. Azimun. Kita tulis bawah dia ain, zat, ya dan mim. Macam tu. Maknanya apa kata dasar dia? Aza, ya, mim atau aza. Kita cari kata dasar dia. Ada kata azat sini. Azat mim. Ni dia. Azat mim. Ni azat mim. Cuma ni tak ada lagi aza. Berarti ini kata dasar dia adalah azat mim. Yang ya ni tambahan saja, kita padam. Betul ke tak jawapan kita? Kita tengok kepada kamus kata dasar. Azat mim. Itu pada muka surat 152 dalam kitab ni. 152. Okey. Azat mim. Terjumpa di sini tuan-tuan dan puan-puan dan semua. Azim tu makna dia yang besar atau yang agung. Yang besar atau yang agung. Azimun. Yang besar atau yang agung. Berarti azab yang besar. Jadi dan bagi mereka itu azab yang besar. Ini sebenarnya ayat sebelum itu kan innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir tu kita bagi peringatan ke tak, dia tak akan beriman. Jadi bagi mereka itu adalah azab yang sangat besar. Jadi itulah
tuan-tuan dan puan-puan untuk pada pagi yang mulia ni. Semoga saja apa yang kita kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, hajah dan haji, pelajar-pelajar semua dapat bermanfaat dan boleh kita teruskan latihan yang ada dalam kitab ni. Kita kerjakan seorang-seorang, kita buat latihan terus, insya-Allah itu akan memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk memahami bahasa Arab. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairul jazak kepada Ustaz Agong kita, banyak memberi pencerahan pada pagi yang mulia ni. Tanpa melengahkan masa, kita pada buku ni dalam page yang terakhir ni pada hari ni. InsyaAllah kita akan habiskan hari ni juga page ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada bahagian yang ketiga sekarang ni. Pada bahagian ke berapa? Ketiga. Okey, iaitu yang seterusnya gambar, ada gambar, ilustrasi. Pelbagai ilustrasi dalam buku ni, muka surat 232. 232. Mihrab. Dalam Quran disebut mihrab, kisah Maryam dan juga kisah Maryam. Mihrab dan jamak dia adalah maharibu. Maharibu. Dalam buku ni ada tulis mihrabun maharibu, jamak dia. Plural dia lah. Mihrab ni macam kita bagi tempat Nabi lah. Tempat Masjid Nabawi ada satu mihrab. Dia dinding, kemudian ada lekuk sikit tu. Lekuk tu adalah mihrab, tempat semayang. Sebelah Raudah di Masjid Nabawi. Jadi mihrab ini kita panggil, itulah dia mihrab. Jadi lekuk sikit macam tempat imam. Kalau kita kata tempat imam. Mihrab. Tapi dalam kisah Maryam AS diletakkan di mihrab itu maksudnya tempat yang tinggi. Asing orang, macam bilik, tempat tinggi. Bukan mihrab yang semayang ni. Okey. Kanzun, jamak dia kunuzun. Dalam fiqh Syafi'i ada satu kitab nama Kanzur Raghibin, syarah kepada Minhajul Talibin. Imam Mahalli Kanzur Raghibin, kitab fiqh Syafi'i. Kanzun, jamak dia kunuzun, itu perbendaharaan. Gambar pun dia dah bagi dah macam mana gambar perbendaharaan. Kemudian qabasun, cebisan api macam obor-obor cebisan api, qabas. Ni kisah Musa. Kita dah hurai panjang dulu dalam suratul Namli dan juga suratul Namli dan juga surah Al-Qasas. Satu lagi suratul Taha. Tiga-tiga ni. Dia ada persamaan kisah Nabi Musa tu. Kita hurai panjang dulu. Tuan-tuan refer baliklah yang sebelum-sebelum ni punya. Kemudian falkun, falak. Falkun. Yang ini kita panggil kapal bahtera. Safinah kapal juga, cuma falcon ni lebih besar betul. Memang sangat besar. Kapal yang sangat-sangat besar. Syafa hufratin minan nar, di tepi. Kita panggil di hujung-hujung. Di hujung. Kalau kita contohnya di gunung ataupun di bukit, kita berada di hujung sekali ni, kita panggil syafa. Lepas tapak tu jatuh ke bawah. Okey, itu nama syafa di pinggir. Wadin, jamak ada audiyah. Wadin ni air yang mengalir daripada lembah. Sebab orang Arab dan di negara Arab, mereka tak ada hujan tau. Bila ada hujan, bila turunnya hujan, hujan akan bertakung atas bukit-bukit tu. Bukit-bukit mereka bukan bukit tanah ni, batu, keras. Jadi bertakung air bukit tu. Bila bertakung, kemudian dah terlampau penuh, dia akan mengalir turun. Itu dinamakan sebagai wadin. Jam ada audiyatun. Jadi
wadi ni kadang-kadang orang mandi atas tu. Dekat kita panggil apa nama, bukit. Akan lekuk-lekuk. Jadi bila hujan, jarang dapat hujan. Sekali hujan banyak bertakung air. Banyak bertakung. Orang mandi dalam tu. Mandi. Sanggup mendaki beberapa kilometer. Dengan jalan yang berliku. Bukannya mudah nak naik. Saya biasa naik tu, wadi, bukit, mandi di atas dan berkelah di atas sana. Satu pengalaman yang pahit dan perit dan tidak akan diulangi lagi lah. Itu sebab terpaksa. Semua kena join, saya pun kena join sekali. Jadi susah lah. Wadi, air yang mengalir turun daripada bukit itu panggil wadi, ataupun air yang bertakung atas tu dipanggil wadi juga. Air lembah, air di atas bukit. Dia kalau air bawah panggil sungai, nahrun. Mishkatul masabih. Ada satu kitab hadis dinamakan Mishkatul Masabih. Syarah dia banyak lah. Mirqatul Mafatih. Lagi banyak lagi lah syarah kepada Mishkatul Masabih, kitab hadis. Mishkat maksudnya macam satu dinding, kemudian ada tingkap. Tingkap tu dibuat macam mihrab tadi. Dia tingkap mihrab tadi sampai bawah. Ni macam mihrab tadi. Kemudian diletakkan pelita dalam tu. Itulah tempat, itulah dipanggil mishkat. Boleh tempat itulah dipanggil apa? Mishkat. Kita dah habis dah buku ni. Buku ni kita dah selesai. Sekarang kita masuk pula perkataan seerti di dalam Al-Quranul Karim. Dakwah ada, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak lihat dalam suratul Rum. Kita nak bincang suratul Rum hari ni. Dakwah miskin hari ni, miskin. Miskin ni mana kesian dakwah tak ada. Rum tak apa jelas ni. Tak jelas Rum Az-Zumar. Okey. Alhamdulillah. Rum dengan Az-Zumar. Okey. Rum ni pada ayat ke berapa? Ayat 38. 38. Zumar ayat 52. Okey. Bukan 38, 37. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan buka suratul Rum ayat 37, suratul Zumar ayat 52. Apakah ayat dia berbunyi? Suratul Rum ni di mana juzuk 21. Juzuk 21. Tuan-tuan buka. Okey. 3 line plus 1 page. 3 line plus 1 page. Kemudian di tengah-tengah tu tuan-tuan akan nampak apa? Awalam yarau. Awalam yarau anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Okey. Dalam surah Az-Zumar, tuan-tuan buka ayat 52, surah Az-Zumar juzuk apa? 24 24 ke 23? Juzuk yang ke 24. Satu line plus 1 page. Di tengah-tengah juga ayat dia. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Nak cerita apa ni? Sebab apa di sini letak yarau, di sini letak ya'lamu. Itu perbincangan kita tu. Okey. Tuan-tuan nampak Kerana apakah di sini diletakkan perkataan yarau, di sini letak perkataan ya'lamu pula?
Yarau daripada perkataan ru'yah. Ra'a, yara, ru'yatan, lihat. Ya'lamu daripada perkataan alima, ya'lamu, ilman, ilmu. Ilmu, knowledge. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan yarau ni daripada apa? Perkataan yarau ataupun perkataan yara, ra'a yara ni dalam suratul Rum ada berapa banyak? Dalam suratul Zumar ada berapa banyak? Tuan-tuan kena buat kerja hari ni, kena cari berapa banyak perkataan dia. Berapa banyak perkataan apa nama ni? Perkataan ra'a yara ru'yah dalam suratul Rum. Okey? Kalau tuan-tuan perhatikan dalam suratul Rum ada sebut berapa kali? Di sini ada 7 kali disebut. Okey? Dalam surah Zumar ada berapa kali? 6 kali. Nampak? Mana lagi banyak? Surah Rum lagi banyak. Bila lagi banyak suratul Rum disebut perkataan ra'a yara, ru'yah, sebab itu diletakkan yarau. Okey. Berbeza pula dengan dengan perkataan alima ya'lamu. Alima, okey, ya'lamu. Dalam suratul Rum dan juga suratul Zumar. Berapa banyak ni? Tuan-tuan kena buat kertas kerja ni. Kena cari. Okey. Suratul Zumar ada 11 kali. Mana Zumar? Ini 11 kali. Rum 10 kali. Mana kurang satu je? Di sini pun kurang satu, di sini pun kurang satu. Makna di sini Rum menang. Menang apa? Menang kalimah ra'a yara 7 kali. Di sini Zumar menang perkataan alima sebab tu letak yang alamu. Nampak? Rum kalah letak 10 kali. Ini sampai indahnya bahasa Quran kalau kita perhatikan sampai tahap macam tu sekali Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sampai tahap begini sekali. Padahal sama je. Tapi sebab apa perbezaan yang halus tu? Ulama kaji. Allahu Rabbi. Okey. Seterusnya, tuan-tuan faham setakat ni Dia bukan apa perkataan tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka mengetahui, sama je. Kamu tak tahu ke? Kamu tak faham ke? Sama je bahasa Melayu. Cuma sebab apa dia letak beza ni? Ni sebab dia banyak penggunaan di mana. Boleh Okey. Sekarang ni kita nak bincang satu perkara lagi. Tapi agak panjanglah tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia tu? Mengenai dengan perkataan di dalam suratul Namli dan juga suratul Zumar. Tadi suratul Rum dengan Zumar Sekarang Namli dengan Az-Zumar. Surah apa? An-Namli dan juga Az-Zumar. Di mana tu? Okey. Tuan-tuan lihat dalam suratul Namli ada perkataan faza'a. Dalam suratul Zumar ada perkataan sa'iqa. Ini dekat nak akhir lah. Page selai sebelum habis suratul Namli. Page selai sebelum habis suratul Zumar. Okey, tuan-tuan boleh lihat, saya tak ingat ayat mana. Kalau suratul Namli ni tuan-tuan boleh buka juzuk 20. Satu lay plus satu page belah-belah bawah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis-sa. Fafazi'a. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis-samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Man syaa ke ma syaa? Wa kullun atauhu dakhirin. Okey. Dalam surah Az-Zumar ni juzuk 24. Juzuk 24, kemudian berapa lay? Satu lay.
Dua lay plus satu page ayat atas sekali. Dua lay plus satu page ayat atas sekali. Apa ayat dia? Wa yauma yunfakhu fis-suri fasa'iqa. Sa'iqa. Wa yauma yunfakhu fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Ini illa man sya Allah, ni illa ma sya Allah. Atas ni illa ma sya Allah. Tadi silap baca atas ni. Okey. Apakah perbezaan fazi'ah sa'iqah? Lebih kurang makna sama aja. Sekarang kita nak bagi tahu yang pertamanya, tuan-tuan kena lihat fazi'ah ni makna apa? Maksud terkejut sekali dengan takut. Dia package. Terkejut, takut, fazi'ah. Ini dua-dua menceritakan tentang tiupan sangkakala ni hari kiamat. Fazi'ah ni makna apa? Terkejut dan takut. Ayat 37 surah Ar-Rum, ayat yurau tu diulang 10 kali kah? Tadi kita dah bagi tahu tadi. Bukan ayat tu. Bukan ayat tu diulang 10 kali, bukan. Kena faham. Kita kata bukan ayat tu yang berulang, tapi perkataan kalimah. Ra'a, yara, ru'yatan. Ra'a, yara, ru'yah. Perkataan-perkataan seperti ini yang diulang sebanyak 10 kali. Bukan ayat tu ya. Bukan ayat, kena faham. Perkataan. Word. Bukan sentence. Word. Okey. Kemudian kita lihat perkataan ni, fazi'ah ni makna apa? Terkejut. Okey, takut dan terkejut. Sa'iqa makna mati. Okey. Sa'iqa makna mati. Jadi di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang pendengar sekalian, fazi'ah, kita lihat lepas tu ayat dia apa? Wa kullun atauhu dakhirin. Semuanya, hari akhirat nanti semuanya makhluk ni akan datang kepada Allah akan dakhirin, saghirin, iaitu hina, merendahkan diri. Okey. Kemudian lepas daripada ayat ni, lepas ayat 1, ada perkataan apa tau? Ada perkataan apa tau? Perkataan dia, ayat dia, man jaa bil hasanah. Page yang sebelah juz 20 Man jaa bil hasanah. Lepas ayat ni lah, lepas dua ayat ni kot. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'in. Nampak? Wa hum min faza'in. Digunakan perkataan apa? Faza'. Wa hum min faza'in. Nampak Jadi sesuailah perkataan ni. Perkataan fazi'ah pada ayat ni, wa yawma yunfakhu fis suri fa fazi'a man, kemudian faza'. Baru sesuai. Matching. Okey Boleh. Sebab apa? Allah Ta'ala memberi keamanan kepada mereka pada hari kiamat, yang mana ketakutan, aman daripada ketakutan semua makhluk. Semua makhluk takut, tapi Allah Ta'ala beri keamanan kepada mereka, terasa tak takut. Satu lagi tuan-tuan, sebab apa, dalam awal surah An-Naml kita dah bincangkan dulu. Apa dia? Kisah Nabi Musa. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbiran walam yu'aqib. Awal suratul Namli, page yang pertama suratul Namli suratul Namli, page yang pertama diceritakan tengah-tengah tu ayat dia, falamma ra'aha tahtazzu. Apabila Nabi Musa lihat tongkat jadi bertukar menjadi ular, bergerak menjadi ular, ka'annaha jan, seolah-olah dia seperti jan. Jan ni ular. Walla mudbiran walam yu'aqib, bersegera Nabi Musa lintang pukang lari.
Tak kalih ke belakang lah. Takut ni, terkejut ular besar. Nampak awal-awal surah Naml dah cerita rasa takut. Jadi sesuai lah gunakan fazi'ah takut. Di sini pun fazi'ah. Nampak? Itulah dia. Tapi dalam kitab Burhan, dia ada sedikit lah. Dalam kitab apa Burhan, dia kata sebenarnya sebab ada perkataan fazi'ah. Ayat ni ada fazi'ah, ayat ni faza'in. Jadi sesuai. Kita lihat pula perkataan sa'iqah. Tu habis dah setakat ni. Kita lihat pula perkataan dalam surah Az-Zumar. Surah An-Naml dah habis dah. Tengok dalam surah apa? Az-Zumar. Okey. Surah Az-Zumar, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nampak menggunakan perkataan sa'iqah, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Sa'iqah ni mana apa? Dalam kitab Burhan dia kata sa'iqah ni makna dia apa? Makna dia mata. Maknanya mata, mati. Mat. Jangan kita panggil orang mamat. Mamat tu makna kematian. Isim masdar, noun, kematian, mamat. Mata, mat, mati. Nak panggil Muhammad, panggil penuh, terbaik. Okey. Kemudian lepas ayat ni, dia ada satu ayat lagi dipanggil ayat apa? Yang dipanggil ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nampak tak? Innaka mayyitun. Mayyit sini makna apa? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mayyit makna sa'iqah, mati. Kan sesuai. Okey. Sesuai lah. Memang sesuai. Kemudian kita lihat sesuai juga sa'iqah ni dengan ayat selepas dia. Wa nufiqa fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufiqa fihi ukhra فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ. Qiyam, mereka bangun. Mereka mati mesti dah terbaring yang mati. Takkan mati tegak ya. Mesti terbaring mati. Bila terbaring, qiyam. Sesuai lah. Mati, terbaring, kemudian qiyam. Dia tiup sangkakala pertama, mati semua makhluk. Yang kedua, bangun. Qiyam. Bangun. Tiupan sangkakala, ada yang kata 2, ada yang kata 3 sangkakala. Lihat dalam tafsir. Yang satu lagi, tiupan sangkakala menghuru-harakan dunia. Tiupan sangkakala kedua, semua makhluk mati. Tiupan sangkakala ketiga, semua makhluk bangun. Qiyamun yanzurun. Okey? Itu dia. Jadi makna ini kita panggil apa? Al-muqabalah. Apa makna muqabalah? Opposite lah. Tuan-tuan faham Opposite. Mana perkataan berlawan qiyam, sa'iqah. Dalam satu ayat. Baru ada kesinambungan. Nampak? Okey. Kemudian dalam surah Az-Zumar juga, dia ada sa'iqah innaka mayyitun, kemudian Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini semua mengenai kematian enggak? Mati kecil, besar dan sebagainya. Okey. Cukuplah sekadar itu. Tak ada apa lagi kita nak cerita dah. InsyaAllah kita akan sambung pada esok hari. Perkataan keindahan Al-Quran ni. Walaupun maksudnya sama, tetapi kita lihat dari satu sudut, rupanya begini. Lihat satu sudut yang lain, rupanya begini. Lihat satu sudut yang lain, rupanya begini. Begitulah Quran. 10 sudut kita lihat, 10 tafsiran perkataan yang pelik, yang ajaib yang Allah Ta'ala letakkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi sebagai kesimpulan, saya minta maaf. Saya moderator mewakili para asatizah yang lain. Minta maaf kepada tuan-tuan
Sekiranya ada terkasar bahasa, tergurih hati dan sebagainya. Tuan-tuan yang tak dapatkan buku ni lagi, boleh dapatkan dengan segera buku ni. Kita akan bagi 2 package. 2 buku. Dua-dua kita akan mengajar di sini. Jadi buku ni sangat penting dan tuan-tuan juga tolong sebarkan kepada kawan-kawan buku ni. Kemudian yang terakhir saya minta tuan-tuan sharekan apa yang kita ajarkan pada pagi yang mulia ini supaya tersebar ke seluruh alam. Kita nak. Okey? Ramai yang mengambil istifadah, benefit apa yang kita bincangkan pada pagi yang mulia ini, supaya bukan kita saja yang faham Quran, kita nak semua orang tahu keindahan, kedalaman makna Al-Quran. InsyaAllah subhanallahumma wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.